jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Agama Islam Pahang. Beliau berasal dari Kampung Berkat, Maran, Pahang, menerima pingat Ahli Mahkota Pahang dan Darjah Indra Mahkota Pahang yang membawa gelaran Datuk. Latar belakang pendidikan beliau, Diploma Dakwah di College University Sultan Zainal Abidin Terengganu, Bachelor Arts of Honors Tafsir Al-Quran di University Al-Azhar, Master Falsafah dan Tamadun Islam di Universiti Malaysia Terengganu. Dan sekarang ini beliau bertugas sebagai pengarah, penolong pengarah, ketua penolong pengarah bahagian pengusaha masjid dan surau Jabatan Agama Islam Pahang. Sering kali muncul di TV, rancangan TV sejak tahun 2002. Samping itu, dalam aktiviti kemasyarakatan, beliau merupakan ahli jurukuasa Persatuan Sejarah Malaysia Sawangan Pahang, timbalan pengurusi Kelab Peramah Parlimen Pekan, dan itulah sedikit sebanyak mengenai latar belakang yang berbahagia Datuk. Untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Fadli Shah bin Alauddin untuk menyampaikan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhal lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kebingungan, muliakanlah kami dengan cahaya ilmu dan pengertian, bukakanlah kepada kami pintu makrifat-Mu, mudahkanlah bagi kami bertemu pintu-pintu kurniaan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih di antara yang mengasihani. Terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman selaku pengacara majlis. Yang saya hormati para peserta Convention Ummah, itulah betul. Kembara Ummah 2015, Kembara Ummah TM 2015. Seterusnya warga TM, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya bertemu kita pada pagi ini. Kali terakhir saya bertemu dengan warga TM ini adalah sempena program Tiara Nita di Gambang Resort, Kuantan pada 8 hari bulan Mei 2015 hari Jumaat. Ini berarti genap 127 hari saya tidak bertemu warga TM bersamaan 4 bulan 4 hari. Yang kalau nak didetailkan itu lebih panjang lagi, 3048 jam, 182.880 minit, 10.972.800 saat. Itu kalau rajin mengira lah, dapat bertemu kembali. Dan hari ini saya diamanahkan untuk menyampai satu tajuk, Tribulasi Fitnah Lisan dalam Kerjaya. Untuk memudahkan perbahasan, dalam organisasi kita ada beberapa jenis pekerja ataupun pattern dalam organisasi kita. Saya membahagikan organisasi ini dari segi pattern pekerja sama macam hukum hakam dalam Islam. Hukum hakam dalam Islam ada hukum wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Maka dalam organisasi kita, dalam syarikat pun ada 5 pesen manusia sebegitu, iaitu pekerja jenis wajib, jenis sunat, jenis harus, jenis makruh dan jenis haram. Siapakah pekerja jenis wajib? Wajib ni dia sama macam hukum wajib, iaitu kewujudannya sangat diperlukan
ketiadaannya terasa kehilangan. Siapa jenis orang yang macam ini? Orang yang kerjanya bagus dan yang paling mustahab akhlaknya itu begitu tinggi. Hadirin hadirat sekalian, banyak berlaku hari ini orang dia memiliki kepandaian dalam bekerja tapi akhlaknya itu kurang. Untuk mencari satu orang manusia yang perangainya bagus dan dia itu rajin bekerja itu begitu susah sekali. Saya kira pihak pemerintah, pihak kerajaan ataupun stakeholder ataupun majikan kita berusaha untuk dapat bekerja jenis wajib ini. Macam-macam kaedah kita gunakan. Ada yang dulu menggunakan kaedah juran. Juran ni fitness for use, kesesuaian kepenggunaan. Dikenalkan teori oleh Joseph Moses Juran, pengembang teori 2080, karya Fildredo, Federico, Damaso, Pareto ataupun Pareto lah. Pareto analysis ni mungkin tuan-tuan pernah pergi kursus. Dia belajar macam mana nak analisis masalah. 80, dia teori 20-80. 80% masalah dicetuskan oleh 20% sebab. Selesaikan yang 20%, 80% akan selesai. Itu banyak digunakan, tetapi pada akhirnya tidak sampai matlamat juga. Kemudian banyak syarikat menggunakan teori Ishikawa, Customer Satisfaction. Bagaimana kita nak dapatkan kepuasan pelanggan. Ishikawa ni teori daripada Profesor Kaoru Ishikawa yang terkenal dengan Quality Circle ataupun Fishbone Diagram untuk nak analisis proses industri. Tuan-tuan mungkin pernah pergi kursus, belajar tulang ikan, 5 tulang, kepala, ekor. 5 perkara kalau diurus dengan baik boleh dapat quality result yang berkualiti. Tapi kalau dalam sektor awam pun Ishikawa ni lama digunakan, kursus di Intan di mana-mana, tapi tak jalan. Tulang ikan tinggal tulang saja, tak ada apa-apa yang dapat. Kemudian orang pindah kepada teori Crosby. Crosby ni confirming to requirements, bagaimana untuk menuruti keperluan. Kebanyakan GLC menggunakan teori Crosby ini, diperkenalkan oleh Phil Crosby, Bayard Crosby. Dia yang menggunakan teori DIRFT, D-I-R-F-T, Doing It Right First Time. Itu banyak GLC, termasuk GLIC yang menggunakan. Dan dia yang memperkenalkan teori Zero Defects, yang merupakan step yang ketujuh daripada 14 step quality processes. Tak jalan juga, tak jalan juga. Kemudian kita didedahkan dengan Thomas H. Berry, Meeting Customer Need and Reasonable Expectation. Ini mungkin boleh masih lagi diterima pakai. Bagaimana kita nak memenuhi keperluan pelanggan dan harapan pelanggan secara berpatutan. Koho-koho. Jangan begitu sangat layan pelanggan ni, mampu kita awak ni. Yang nak jaga nak buah kita ni. Sebab kalau bos sibuk sangat menjaga pelanggan, bos orang nak kerja. Nak layan pelanggan, tuan-tuan. Pelanggan mana pernah puas hati dengan perkhidmatan? Tak pernah. Dulu, saya ambil contoh dalam sektor awam. Antara jabatan yang paling banyak sekali mendapat puji-pujian daripada KSN satu masa dahulu adalah jabatan immigration. Bayanglah KSN kalau dalam ucapan lepas dia puji Allah, lepas dia puji Nabi, dia akan puji immigration pula. Bayangkan ranking ketiga. Tinggi betul. Tinggi betul tahap immigration. Tapi masa tu immigration yang jadi dia punya ketua pengarahnya Datuk Alias Haji Ahmad. Sekarang dah jadi KSU, KPD, KKKKKKK gitu lah. Jaga GST bersama pakai bo kan. Dulu dia ketua pengarah, masa tu masih lagi Datuk, sekarang sudah Datuk Seri. Immigration ni orang puji ataupun semua orang puji sebab dia buat inovasi dalam delivery system. Dia buat SSPI, Sistem Semakan Perjalanan Immigration. Bayangkan dulu masa kita budak, pasport ni 6 bulan buat, punya lama. Buat kat mereka kamu zaman itu, kita tak tahu usah lama sangat. Tapi dia orang boleh buat, fikir macam mana nak beri yang terbaik. Daripada 6 bulan jadi 3 bulan, kemudian jadi 2 bulan, jadi sebulan, kemudian boleh tukar jadi seminggu, 7 hari bekerja, begitu-begitu. Sampai peringkat pasport ni jadi 1 jam 1 pasport. Bayang 1 jam 1 pasport. Tapi ialah walaupun dah buat yang terbaik,
Saya pernah mendengar syarahan atau penceramah daripada Datuk Alias Ahmad, itu dia belum jadi KSU. Dia kata kita buatlah yang terbaik pun kepada pelanggan ini. Tapi dia orang masih lagi sentiasa ada kecacatan yang dia nampak dalam servis kita. TM, buatlah yang terbaik. Nipai ke apa saja. Orang tak pandang yang baik itu. Yang belum buat itulah kita nak. Dan itu memang perangai manusia kan. Jangan orang kita pun begitu. Katalah free yang ini kan pergi pasar payah, masuk kedai. Benda tak ada tu lah ditanya kan. Memang PM manusia kan. Suami pun gitu. Balik rumah isteri masak ayam, masak merah semua. Udang tak ada orang ni, terajang aja orang. Dia akan tanya benda tak ada. Sebab itu saya suka teori Thomas H. Berry. Reasonable expectation je lah. Kalau kita nak layan mampu kita. Pasport ni, dia kalau boleh Datuk Alias sebut, orang ramai ni bukan dia nak sejam lagi dah. Dia kalau boleh nak datang tu, saya pasport tu buat. Takdir kalau kita dah sampai peringkat itu, akan tiba pula satu peringkat, datang rumah saya dapat pasport. Dia nak pesen gitu, dia suruh kita tidur rumah dia. Sebab itu jangan layan dengan rakyat ni. Tuan-tuan sebagai sebuah syarikat korporat kan, bermain dengan pelanggan, apa perasaan tak daya kita. Sebab tu reasonable expectation saja. Datuk Ali Ahmad cerita, pernah satu hari tu, satu orang Tan Sri, dia ni corporate figure lah, orang GLC. Biasa GLC kan pongek sikit kan, Tan Sri ni. Kecuali Tan Sri ATM bagus lah kan. Tan Sri Zamzam bagus, dia baik orangnya. Biasa orang lain ni dia pongek sikit lah. Dia pergi buat pasport dekat Migration Kajang kalau tak salahnya. Kemudian dia tanya, berapa lama siap? 1 hour. 1 hour, okey. Dia pasang stopwatch. Mana? Sekali dia punya pasport, kurang 10 minit, sejam, siap. Panggil nama dia, dia pun ambil. Sepatutnya kita akan hargailah orang boleh siap pasport kita cepat. Tapi dia boleh call pula Datuk Alias. Dia bagi nasihat pula. Datuk, ni Tan Sri ni. Tahniah, you boleh buat SPI ni bagus. Cuma satu nak nasihat. Kalau nak buat corporate culture, kalau you janji 1 hour, it must be in 1 hour. Cannot less than that. La ilaha illallah. Dia nak benda-benda. Pongit. Ni semua pongit. Ngada-ngada. Dia kata corporate culture, kalau you say 1 hour, must be 1 hour. Kalau less than 1 hour you prepare, simpan dulu. Tunggu 1 hour, then baru you panggil. La ilaha illallah. Dan pada ujungnya kita akan dapati, kita tak akan pernah dapat memuaskan hati pelanggan kita. Tuan-tuan pun saya menghadapi benda yang sama lah di dalam pekerjaan masing-masing. Banyaklah kaedah majikan kita gunakan untuk nak meningkatkan kualiti. Selain daripada teori-teori pengurusan yang hebat-hebat, belum kira lagi kita gunakan beberapa industrial culture. Contoh 5S misalnya, Telekom atau TM saya tak pasti guna 5S ataupun tidak. Set iri, set iton, begitulah. Saya pun tak hafal lah cakap Jepun itu. Kalau cakap Melayunya, sisir, sapu, susun, sepos semula sorok. Lebih kurang begitu lah. Lebih kurang lah. Lebih. Kita sistem tu bagus, kaedah itu bagus, tapi tak sesuai untuk jabat-jabat orang Melayu, tak sesuai. Tak berapa sesuai. Akhirnya pejabat kita rupa macam tadika menjadi. Orang kita kan suka kosmetik. Wah, kalau pejabat dia lawa, cenderung swasta lawa, semua bersih semua. Akhirnya macam tadika masuk slipper. Oh, slipper. Dia kan tagging. Suih lampu. Macam kampung aku tak ada suih. Dia sibuk pula. Tak lagi jabat kerajaan, dia buat urusan. Nak suka ke tak? Dulu saya terlibat untuk audit 5F ni. Suka kita tengok 5F. Pergi SUK macam-macam. Kadang nak tergelak. Dek kerana selok nak dapat CJ 5F tu. Dia orang buat sisi sapu susun tu terlampau. Seragam tu melampau-lampau. Kalau partition, satu partition, staff semua pakai spek semua. Seragam kan? Gemuk-gemuk semua. Akhirnya saya tak cerdik lah. Bukankah 5S ni matlamat dia untuk mudahkan kita nak mencari keperluan seperti file misalnya.
Dia ada audit kita kan. Awak kalau boleh dapat file less than 10 second, itu baru cekap. Ini tak siapa yang agak office je lah awak. Minta file lama, rupa file dalam kereta office boy. Bayar lah. Tak senonoh betul. Lepas tu orang guna kaedah banyak kita ambil pada Jepun lah. Dulu KMK, Kumpulan Migran Mutu Kerja, tukar kepada KIK, Kumpulan Inovasi. Benda itulah kreativiti inovasi. Kemudian apa lagi? KSS, Kaizen Suggestion System. Ada guna QCC, Quality Circle. Ada guna TQC, Total Quality Control. Ada guna TPM, Total Productive Maintenance. Ada yang guna JIT, Just in Time Production, dan macam-macam lagi. Jepun kita akui memang maju. Kita tak nafi. Jepun, dia punya bahasa dia pun nampak dah maju. You kasih, kita terima. Nama dia, bayang nama dia, you kasih, kita terima. Yes, what's your name? Saya bisa urusi. Nah, nama dia saya bisa urusi. Hai. Saya bisa urusi. Hai. Nak berurusan dengan industri Jepun pun mudah. Berapa harga? Siapa nama? Kita kasih murah saja. Itu sebab dia maju. Tapi yang penting nak mendapatkan pekerja jenis wajib begini bukan senang. Kalau kita nak tahu kita di jenis wajib tidak. Kalau kita usaha nanti orang menangis. Orang menangis. Itu tanda memang kita di jenis wajib. Ataupun kita tukar kerja tempat lain, kita berhenti kerja atau berhenti jadi orang misalnya. Orang akan menangisi sebab orang merasakan kita ni dah macam ayah dah dalam company ni. Tak anggap dia pekerja. Tanpa dia rasa pincang syarikat. Oh, ini tahap wajib tu. Tahap wajib. Cuma bagaimana nak dapat pekerja jenis wajib, itu teori terlalu banyak. Cuma saya ingin berkongsi sedikit ya. Sebab jarang dapat cakap tentang pengurusan ini dengan masyarakat. Dengan orang kampung takkan nak cerita teori-teori semua gini. Mati orang kampung nak fahamnya. Dapat peluang, cakaplah. Orang putih sekarang sudah mula menulis buku-buku manajemen yang mula melihat nilai-nilai agama pada pengurusan masing-masing. Tahun 1995 ada satu orang penulis nama Laurie Beth Jones. Dia buat satu buku bertajuk Jesus CEO Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership. Buku ini bagus. Dia menerangkan tentang bagaimana kalaulah Jesus ataupun Isa alaihissalam adalah seorang CEO, apa dia akan buat? Tan Sri Jesus lah maknanya namanya tu. Kalau dia CEO, apa dia buat? Tahun 2000 ada seorang penulis dari Amerika keturunan Yahudi namanya David Barrett, ataupun gelarannya Rabbi David Barrett. Rabbi ini Syekh Al-Fadilatul Syekh Al-Alamah Sahibus Samahah lah kalau kita. Dia pakai kopiah kecil itu. Dia buat buku tentang Moses on Management, 50 leadership lesson from the greatest manager of all time. Bagus juga buku ini. Belajar tentang cara Nabi Musa mengurus. Dan Nabi Musa ini bagus kita baca buku dia. Sebab dia seorang manusia yang dia sering mengaku dia tidak sempurna. Nabi Musa kan, dia dapat watikah pelantikan sebagai Nabi dan Rasul dalam keadaan dia tak boleh ceramah. Nabi Musa tak kerti ceramah. Saya kira budak-budak PU dengan da'i itu lagi teruk ceramah pada Nabi Musa. Nabi Musa lidahnya keluh. Sebab itu terkenal doanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tolong longgarkan ikatan lidah saya ya Tuhan. Dia memang tak boleh. Dia tergagak-gagak bercakap. Bayangkan dia dapat arahan berdakwah kepada siapa? Firaun. Firaun ni kaki pidato, orator hebat. Dia tak boleh ceramah lawan dengan kaki ceramah. Tapi Musa atau Nabi Musa, dia tak pernah rasa inferiority complex. Dan dia tak tolak pun jawatan itu. Ataupun dia cuba dulu 3 tahun kemudian dia letak jawatan option. Tak pernah. Dia teruskan kerja dia seadanya. Dia tak boleh ceramah, tapi dia minta Tuhan jadikan tongkat dia ni sebagai sakti untuk dia berhadapan dengan Nabi Musa. Bayangkanlah bagaimanakah kita serba kekurangan boleh juga mencipta kejayaan.
Kita baru tak ada komputer bising, setahun tak buat kerja. Apa tak buat? Komputer dah ada, ceng ni wajib ada printer ada, kecil pernyataan wajib. Hanya kerana kekurangan tak buat kerja. Nabi Musa lebih teruk pada kita. Ada satu buku tahun 2001 tulisan Frank McCarthy dan B.J. Gallagher Hadley. Dia tulis buku What Would Buddha Do at Work? 101 Answers to Workplace Dilemma. Bagaimana melihat Buddha ataupun Gautama Buddha kalau dia bekerja di pejabat kita, dan ada 101 jawapan kepada dilema dalam office ataupun office politik. Ada satu lagi buku saya kongsi dengan tuan-tuan puan-puan ni supaya akan datang in case nak buat lagi program sebegini, elok juga dibuatkan satu slot bedah buku. Bedah buku ni penting sebab ceramah kalau semua program terlampau santai sangat, akhirnya tak dapat apa-apa, ketawa balik gitu je lah. Sekali-sekala perlu sesuatu yang sedikit berat, tapi kalau terlampau berat panas kepala, sakit perut kita. Kor-kor sedang-sedang sajalah. Ada satu buku saya mencadangkan kalau nak dibedah siasat, buku ini tajuknya The Wisdom of Solomon at Work, Ancient Virtues for Living and Leading Today. Tahun 2001, ditulis oleh 4 orang penulis prolific dari Amerika, diketuai oleh Charles C. Mans. Dia keturunan Israel. Buku ini bagus sebab dia, ni yang saya nak kaitkan dengan wajib ini, dia mencerita tentang Nabi Sulaiman. Kita walaupun Nabi Sulaiman bukan Nabi kita, dia adalah dominan dengan orang Yahudi, tapi kita diajar oleh Nabi kita respect Nabi Sulaiman. Bahkan dalam budaya Melayu, Nabi Sulaiman ni dekat dengan cerita-cerita rakyat kita. Kalau cerita Sang Kancil, dia temberang boya, semua dia jual nama Raja Sulaiman. Coba Kancil pun kenal dengan Raja Sulaiman. Cerita Gong Sulaiman, tali pinggang Sulaiman, yang dia melompat atas boya-boya itu semua sebab dia nak pergi ke kenduri Raja Sulaiman. Banyak. Kita tak ada masalah dengan Nabi Sulaiman. Ada cerita menarik, yang ini kita boleh kongsikan, pekerja jenis wajib. Nabi Sulaiman ini, dia memiliki kesempurnaan. Ini bagi pandangan dia orang, kita pun terima, tak ada masalah. Kata dia, Sulaiman ni antara manusia paling sempurna di dunia. Dia adalah seorang Nabi, seorang raja, kaya, berkuasa, isteri popular. 5 inilah yang orang-orang dalam majalah Malaysia Tatler nak sangat siang malam. Siapa yang pernah baca majalah Malaysia Tatler fahamlah apa maksud saya. Malaysia Tatler ini adalah orang-orang top beras di Malaysia ini. Dia layak masuk majalah itu, Malaysia Tatler nama. Setiap negara ada majalah Tatler masing-masing. Singapore Tatler, Philippine Tatler, Indonesia Tatler. Dalam itu semua orang kaya-kaya. Yang masuk dalam majalah itu mingling together lah, orang-orang yang memang sama-sama dia. Eagle flock among eagle. Yang jenis macam kita ini tak masa masuk majalah tu, majalah wanita, keluarga, layak orang kita ini. Majalah Malaysia Tatler ni, tapi tuan-tuan tengok dari muka depan sampai muka belakang, hebat macam mana pun VVIP dalam majalah itu tak boleh challenge Nabi Sulaiman. Sulaiman dia raja, Malaysia Tatler pun ada raja, 2-3 raja dalam tu yang cerita peribadi masing-masing. Tapi dia raja dan dia Nabi. Mana ada Nabi dan raja serentak. Bukan tujuan merendahkan, bahkan Nabi kita pun Nabi, bukan raja. Mungkin ada yang teringat, ayah dia Daud kan raja juga. Yes, tapi dia tidak memiliki ciri isteri popular. Isteri Nabi Daud siapa nama? Kalau tuan-tuan Google pun surat 12 baru jumpa kamu. Tapi isteri Nabi Sulaiman popular. Popular, nama bedok, nama make up, macam benda rupanya nama bini Nabi Sulaiman. Hebat. Dan Nabi Sulaiman berkuasa. Berkuasa maksudnya dia punya kuasa tahap dia memang kuasa. Kuasa seluruh alam. Macam kalau Sultan Terengganu, kuasanya dan segala jajahan takluknya Terengganu saja. Faham saja. Ataupun saya dari Jabatan Agama faham. Dalam mulut saya dekat kuasa. Saya boleh tangkap budak cium tepi pantai. Tapi saya pergi ke Batu Buruk, senyap, tak ada kuasa, sengih. Kuasa saya terhad, tidak dilindungi undang-undang, luar pada border. Mana start masuk ke Pahang, cenderung sampailah ke Genting Highland. Itu jajahan takluk kita. Luar kita dah tak berkuasa. Nabi Sulaiman kuasa dia
Bukan sekadar kepada manusia, binatang pun dengar cakap dia. Angin boleh dengar cakap dia. Oh, ini susah. Tuan-tuan dalam dewan ini, sejuk sebagai contoh. Nak kontrol apa cara? Ambil remote ataupun pakai kod. Kita tak boleh kontrol angin ni. Kita boleh kontrol diri kita saja. Tapi Nabi Sulaiman, angin dia boleh tolak begitu je. Sejuk, cuk, tolak situ. Ada jebu banyak, cuk, tolak sana. Nabi Sulaiman lama dah kena iPad-nya daripada kita. Kita pun sekarang terhege-hege macam ayam cari makan, kuih. Nabi Sulaiman, cuk, gitu lah. Istana Balkis, cuk. Nabi Sulaiman. Tapi walaupun dia memiliki tahap kekuasaan paling kemuncak di dunia, dia adalah manusia paling humble sekali. Tak pernah sombong. Memang benar kalau kita rujuk surah An-Naml ayat 18, Allah Ta'ala sendiri mencatatkan peristiwa ketika Nabi Sulaiman dia berkonvoi. Hatta idza atau ala wadin namlin qalat namlatun ya ayyuhan namlu khulu masakinakum. Ingatlah peristiwa ketika Sulaiman berkonvoi. Ketika itu ingatlah peristiwa Nabi Sulaiman berkonvoi. Tiba-tiba beberapa semut yang sedang nak melintah jalan, bila dia tahu bos dia nak lalu, semut itu berkata kepada kaum dia, semut-semut sekalian, masuklah dulu ke dalam sarangmu, sebab bos besar nak lalu, dia tak nampak kita. Wahum la yash'urun, mereka tak sedar penyek kita nanti. Percakapan semut ini didengari oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia boleh arahkan rider konvoi berhenti konvoi. Kita dah dengar cerita ni daripada kecil lagi, tapi apa signifikannya? Itu simbol orang memiliki jiwa humble, down to earth. Tuan-tuan biasa tengok konvoi. Kalau di Malaysia banyak konvoi. Kita di Malaysia konvoi kita ada SOP. SOP konvoi kalau PDRM kita guna STGO 2013. STGO itu the Special Types General Order. Dia ada special. Antaranya di dalam SOP untuk konvoi di Malaysia, sekali tekan minyak tak boleh tekan brake. Jalan saja. Apa pun yang berlaku. Ambulan pun ke tepi. Kalau di negara kita, budak sekolah melintas, tunggu dulu, lepaskan dulu konvoi. Yang VVIP kita tak kisah, jajan mengikut tu kita menyampuk. Mahal tali dari bulu, sama beli je. Nabi Sulaiman pun ada konvoi, tapi dia boleh ada sifat kesalingan. Bayangkan nak lalu binatang ini, dia boleh berhenti. Dan binatang yang Allah kiaskan dalam ayat ini, semut. Semut ni apa maksudnya? Status sosial makhluk paling rendah. Kita daripada pagi tadi sampai sekarang, agaknya berapa semut dah kita pijak. Tak perasan pun. Sebab ya, semut tak ada orang peduli pun kewujudan dia. Kalau kita pijak kucing, langgar anak kucing, kita akan ingat sampai bila-bila. Semut kita tak berasa, padahal dia makhluk yang sama. Haiwan tak ada nilai. Tapi itulah bezanya kita dengan Nabi Sulaiman. Dia boleh berhenti, semut nak melintas. Maknanya tengah konvoi dia beritahu driver, berhenti sekarang. Driver berhenti, rider, rider tunggang balik motor ni. Rider tanya, apa berhenti? Sanggup apa berhenti? Semut melintas. Allah tepuk dahi semua. Ingat gajah nak melintas, semut. Ini dipanggil sifat kesalingan. Tuan-tuan bayang kalau dapat pekerja bos, contohnya jenis begini, memiliki kedudukan paling tinggi tapi jiwa paling humble. Kalau dia berhenti tak menangis kita, menangis. Setengah orang ni bukan di TM di mana di Putrajaya dan bukan juga di kawasan Ustaz Z Kedah. Kalau Putrajaya tu, la ilaha illallah. Orang KSU, TKSU yang jenis-jenis jus A, jus B ni, pongit dia satu angin, satu badan. Luar biasa. Kadang kita jumpa dengan dia, ada kadang orang-orang kerani-kerani cerita ya, naik lift kebetulan naik dengan KSU yang besar-besar ni, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk macam-macam. Naik dengan dia ni kadang kerani N17. Tengok dia punya bos, Assalamualaikum Tan Sri.
Dia pandang kita, bunyi lembu. Sembelih buat korban pun kita. Jawab salah, ampun payah. Apa tinggi ingat status awak tu? Nabi Sulaiman lebih besar pada awak. Dia boleh perintah angin dan dia tak sombong. Awak baru dapat Tan Sri, angin je satu badan harap. Kenapa perlu sombong? Bayangkan. Ada satu orang driver dekat Trajaya cerita, dia punya KSU tak pernah jumpa lah orang pesen begitu. Dia kalau dengan driver tak pernah bercakap. Driver dia sendiri cerita, dia tak pernah bercakap dengan saya sepanjang saya jaga dia. Bahkan kalau saya bawa kereta, saya tak dibenarkan pusing ke belakang pun tengok apa yang berlaku ke, bertanya nak ke mana. Semua arahan saya dapat dari dia punya pergawasan dia. Tak nak cakap. Apa masalah? Ini bukan orang ke? Dengan semua pun Nabi Sulaiman boleh layan. Takkan dengan driver tak boleh layan. Driver buat kenat pada muka. Lalu Karak Airway kawasan gaung-gaung tu kan, konak terjun kereta langkau kan. Jangan daka dengan driver. Dia cerita satu kes, dia bawa bos dia tu pergi Belah Utara. On the way balik ke Putrajaya, singgah di satu stesen minyak Petronas. Saya pun kurang bermain kawasan utara. Dia kata dekat Sungai Perak, begitulah. Saya tak familiar sangat. Singgah situ, dia cerita isi minyak. Jadi Petronas ni dia sistem kad dia lembab sikit, tak macam share. Dia banyak soalan tanya, bahasa apa itu ini, leceh, dia tanya cakap apa pula lah. Dia punya temu duga macam ni tak kerja kalau pakai kad dia tu. Kalau share kan cepat, tak dulu ya, gitu je. Jadi hari tu kad masalah, dia pergi counter nak bagi odometer semua lah. Rupanya dia punya buat KSU dia ni turun pergi tandas. Turun pergi tandas. Masa tu zaman kereta perdana, cermin tinta gelap lemah. Dia dah pergi swipe kad dekat tu, tuan minyaknya cermin gelap. Nak tengok tak berani, takutkan dituduh skodeng dengan bom. Tak boleh, bodoh lah, tak kalah. Dia dah cukup isi minyak, taruh nozzle balik. Buat Tok Mak Nina lah sekejap, takutkan bos tak ada ke apa. Dia tunggu saya macam okey boleh jalan ni. Sebab tak boleh tanya boleh jalan, tak boleh. Okey lah ni, naik kereta, cek-cek. Nak pandang belakang tak boleh. Dia pun tunggu Tok Mak Nina macam semayang juga lah. Tok Mak Nina sekejap. Boleh dah jalan, masuk di jalan. Lebih kurang 5 minit dia dah bergerak, dah lepas pada jambatan. PA KSU tu telefon dari Putrajaya. Hey, awak kat mana? Saya dengan bos ni. Baru lepas isi minyak. Oi, bos kat Petronas tu lagi. Pusing balik. Apa tu pelajaran puan-puan tentang dapat cerita? Punya sombong, dia tak telefon driver. Dia telefon PA dia suruh PA dia telefon driver. Apa masalah orang macam ni? Orang macam ni kalau dia pencet, so tak ada orang layan hidup dia. Sombong sangat. Kalau dia makan, kalau lepas majlis kan biasa ada makan, meeting ke apa kan. Buah ni kalau tak dibuang kulit, dia mati situ. Oh, ingat saya beruk, saya nak buang-buang kulit. Ingat saya ada masa nak buang-buang kulit sebenarnya. Buangkanlah, dia boleh mati ke tu. Apa masalah? Orang begini kita kena suruh dia belajar kisah Nabi Sulaiman. Belajar kisah Nabi Sulaiman. Sombong sangat. Jangan sombong. Kalau nak jadi pekerja jenis wajib, jadilah orang yang merendah diri sangat. Yang ni saya tak kupaskanlah sangat yang bekerja jenis wajib ini. Mungkin dalam forum yang lain lah kita bincangkan. Sebab tajuk saya tajuk yang agak negatif sikit, tak positif. Yang kedua, jenis sunat. Siapa kategori jenis sunat? Sunat ni dia sama macam hukum sunat dalam Islam. Sunat maknanya yang digalakkan itu bukan bersunat, itu berkhatan, itu lain. Dulu saya ingat saya pernah forum perakaman untuk Astro Hari Raya. Saya, Aflin Syauqi dengan Satya ni dia Hindu, non-Muslim. Tak apalah, jemput untuk dia nak dekat dengan agama. Sedapnya Aflin Syauqi tanyalah, Ustaz, kita raya Aidilfitri ni, sewajarnya kita sebagai Islam apa kita kena buat? Saya pun jawab lurus lah. Kita sebagai umat Islam pertama sekali, sunat hukumnya kita bergembira dari raya ni. Sunat hukumnya. Siapa terang, Syekh Qadari sebut ada 7 keadaan kita kena bergembira. Maknanya sunat dapat pahala buat.
Satu yang saya tengah cakap dia potong. Minta maaf Ustaz, saya tak ada faham. Ini orang Islam macam mana dia boleh gembira? Itu sunat, sakit lah. Tak faham. Tuan-tuan faham bukan ayat saya? Sunat bergembira. Macam mana boleh gembira? Itu sunat, sakit lah. Dia bayangkan bergembira masa sunat. La ilaha illallah. Tapi kalau dia tak faham, saya tak heran. Dia bukan Islam. Kalau orang Islam tak faham, saya heran. Ini sunat. Maknanya kalau ikut hukum, apa makna sunat? Sunat ni adalah perkara yang kalau kita buat dapat pahala. Kalau tak buat, orang akan sebut tak apa. Jadi itu sebab tak pernah buat puasa 6 dan sebagainya lagi. Sebab buat pahala, tak buat tak apa. Kita ubah pagi ini, sunat adalah perkara yang kita buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru ada syok sikit. Oh, rugi aku tak puasa 6 tahun baru ni. Tahun depan tak tahu, nyawa lagi tak. Oh, rugi aku tak baca Quran pagi tadi. Rasa rugi tu dia syok sikit lah. Apa contoh amalan sunat? Banyak, baca Quran, berzikir. Kalau orang buat teka-teki, apakah amalan sunat dalam dunia yang kalau kita tengah buat, dalam dunia masa tu kita seorang je tengah buat? Apakah amalan sunat dalam dunia yang kalau kita sedang buat masa itu, ketahuilah bahawa dalam dunia kita seorang je tengah buat benda itu? Kalau tuan-tuan dengan pantas menjawab benda tu ada kaitan dengan benda amalan Jumaat itu, bukan tuan-tuan je, tuan lain pun dibahasa juga. Benda sunat yang kita seorang je buat masa tu adalah mencium hajar aswad. Tak ada orang buat, kita seorang saja. Kita seorang saja. Sebab itu kalau dapat cium hajar aswad, kena syukur, aku seorang je tengok dekat hajar aswad. Orang lain, kalau ada orang kata hajar aswad ada 20 pinang pun sesat. Tu tak ada lah, memang tu kau pasal tu. Banyak amalan sunat, puasa, Isnin Khamis, mengaji Quran, apa lagi amalan sunat Poligami sunat. Dia bukan wajib sunat. Maknanya kalau kahwin dapat pahala, tak kahwin rugi, itu aja lah. Dia tak ada apa-apa, rugi je. Jangan pegang tak apa, bila tak apa tu yang tak apa benar tu. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Orang perempuan dia ubah takrif, buat dapat pahala, kalau tak buat rugi, kalau buat boleh penyakit. Pertama pula boleh penyakit. Sunat ni kewujudannya sangat diperlukan, ketiadaannya tak terasa kehilangan. Kalau dalam konteks bekerja, kita saya kira ramai jumpa orang passion begini, kerja bagus tapi kita tak tahan cara dia melayan orang bukan macam orang. Dalam dunia dia seorang je orang lain bukan, dia manusia. Saya kurang arif dengan sektor korporat ataupun JLC, budaya kerja. Tapi kalau sektor awam, itu memang teruk sangat. Dia memandang orang lain itu bukan orang. Ada rakan-rakan kita di JAKIM. JAKIM ni dia ada satu kaedah mengantar anak-anak buah dia pergi kementerian orang lain. Benda kadir, benda nama dia kadir. Dia hantar kader, saya nak nyebut. Tak kerti saya panggil kadir je. Dia mengkadir-kadirkan anak-anak buah tu, letak dia Dania, letak dia ni. Jadi macam pantau program kamu gitu ya. Jadi ada satu bos ni besar juga, grade dia saya kira dalam 54 lah. Somebody lah dekat JAKIM tinggi. Bila kita nak hantar anak buah kita ke kementerian orang, kita kena mengadap mau apa kementerian itu. Ialah kita nak hantar anak kita, jadi buat appointment dengan kementerian tersebut, dengan dia punya somebody juga dekat dengan dua orang tu, grade dia dalam jusasi, jusapi gitu lah. Bayangkan bila kita buat appointment nak pergi office dia boleh tanya, yang nak datang ni grade berapa? Dia ingat manusia ni macam telur ayam ada grade. Telur ayam je ada grade A, B, C, D. Ni sesarang, murah sikit, ni mahal sikit. Kenapa tidak menganggap yang datang ni tetamu? Kan tetamu itu walau gelandangan datangnya membawa rahmat. Apa masalah? Ini sikap tak tahulah jenis. Kerja bagus, akhlak tak ada. Teringat saya ada satu teori dalam pengurusan, dia panggil Walenda Factor. Walenda Factor ini, kita belajar bagaimana orang mengurus organisasi. Ada orang dia mengurus organisasinya macam mengurus kapal.
dia pemimpin atau majikan, dia sebagai kapten kapal, dan dia menganggap anak buah dia macam kelasi kapal, ataupun kalau bot nelayan, awak-awak, dia juragan. Budaya kerjanya begitu. Ada orang dia membuat office dia tu macam ladang. Anak-anak bekerja, sekali isteri pergi menyemai ke menuai ke, sama saja. Tapi ada juga orang mengurus organisasi dia macam sirkus. Sirkus tu yang terkenal, Walenda. Walenda ni nama satu orang terkenal dalam dunia sirkus. Dia ni pakar meniti atas tali. Cucu cicit dia sekarang pun terkenal, Walenda. Tuan-tuan Google jumpalah nama Walenda. Dalam National Geographic pun ada rancangan khas nama Walenda ini. Cucu dia atau anak dia sekarang banyak buat attempt yang bahaya-bahaya, antara gaung-gaung dia dalam atas tali. Itu anak keturunan dia lah, Walenda. Itu nama family dia lah. Walenda Factor ini cerita tentang teori carrot and stick. Ada orang bila bekerja, dia buat macam sirkus. Sirkus kalau kita tengok dalam penghujung persembahan, ringmaster dia akan nak tunjukkan dia ni berkuasa sebagai seorang ringmaster. Maka di penghujung persembahan dia akan tunjukkan aksi, dia boleh mengarahkan haiwan-haiwan beraksi. Dia nak tunjuk dia hebat. Rimau tengok cakap aku, setakat staff aku anytime boleh suruh. Dia bayang rimau boleh dengar cakap ringmaster. Dia bawa rotan, dia rotan sekali. Pam! Rimau bangun. Jam! Rimau lompat, dengar cakap. Dia suruh singa. Singa bangun. Jam! Belum ada api tu. Beruang hak besar tu, dia rotan atas lantai. Beruang bangun. Dia suruh timbang bola. Jiggle bola. Gede bola atas itu. Daripada pelakuan itu membentuk satu teori Walenda Factor, iaitu ada orang dia memang, tapi lepas remaster tadi rotan, apa dia buat? Dia bagi makan. Dia bela balik pendatang dia tadi. Carrot and stick. Rotan dan bagi makan. Dalam office ada orang pesen begini, bos-bos kita. Dia kalau nak suruh sesuatu, dia memang tak reti suruh molek-molek. Kalau nak suruh, mesti cara tadi. Kata nak buat program, kita pun hati nyumpah seranok. Tapi habis program apa dia buat? Dia bela habis nak buat. Naik. Kita pun tadi gerak nak tumbuk dapat sebagai Allah. Alhamdulillah. Tak jadi nama. Ramai orang pesen begini. Dia memang tak reti nak suruh molek-molek. Tapi pada ujungnya dia bela balik kita. Orang macam ni kalau dalam organisasi dia tahap sunat saja. Kerana kalau tanya anak buah, mau suka tak dengan bos? Suka. Kalau kerja dia, aku tak suka. Tapi kerja sedap juga. Dia mau tak suka, aku tak suka. Tapi sedap kerja dengan dia. Kenyang lah kalau kerja dengan dia. Tapi kalau dia berhenti ke, tak kisah mana pun. Tahap sunat lah tu. Maknanya dia ada, kita okey, gembira kerja dengan dia. Tapi kalau dia pindah, okey juga. Tak terasa sangat. Tapi kalau jenis wajib tadi, dengar nak tukar, pensel nak buang. Ada satu kadi di jajahan Pacok, tak salah saya, di Kelantan. Dia ni tahap wajib. Masa dulu dia naik pangkat, daerah atau jajahan Pacok tu kadi dia grade 41. Dia naik pangkat pergi 44. 44 tak boleh duduk di daerah, dia kena duduk di pejabat. Orang Pacok, orang kampung gunung Melawi tu, bukannya kenal 41, 44, dia peduli apa 41, kita bukan nak beli nombor. Jadi bila kadi beritahu, kadi wayak, kita ni kena tukar ni duduk ibu jabat. Dia kata gitu. Apa tu kadi? Kita naik akak boleh 44. Pak mana? Orang kampung tak pergi. Orang kampung tak faham apa itu 41, 44. Tapi dia sebab untuk survival kejaya dia pindah. Orang kampung buat demonstrasi. Dekat pejabat agama tu buat memorandum. Hantar pula, minta jangan ditukarkan. Kadi buat explain, saya ni naik pangkat. Naik pangkat tu sini ya. Itu situ. Orang tak faham. Sampai peringkat masa tu kat zaman Allahyarham Tok Guru Ni Aziz, dia sampai menghadap MB Kelantan. Itu mudah je nak jumpa, hari Jumaat jumpa lah. Saya surat belum, tak bagi tukar. Minta SS campur tangan.
hanya kerana satu kadi nak tukar saja. Apa sebab orang kampung sampai begitu? Kadi Bacok ni memang terkenal lah orang yang sangat down to earth. Walaupun dia kadi, tak ada protokol langsung. Dia kalau masjid buat report, biasa kita kan jabat kerajaan, jabat kadi, telefon ke pegawai penyerahan masjid. Hello Ustaz, ni nak ngadu masjid ni bocor ni, guna gaya ni malam tadi report gini-gini. Gini Haji ambil kamera, ambil gambar, cuci, buat satu laporan, print biar color, binding molek-molek, hantar ke saya. La ilaha illallah. Ikut buku. Lepas tu Haji buat surat sekeping, minta penghulu recommend sikit lah. Satu kerja lah orang tu. Orang nak pakai kepala pahat tengah hari garang lah. Nak niat, betul kan niat kepala pahat. Ni budak-budak muda yang ikut buku. Kadi ni tak. Orang telefon ke pejabat kadi, hello Ustaz ni nak rakyat ni. Tak apa kita mari. Tak apa. Setengah jam. Dia start kita dia pergi masjid. Mana bocor ni? Tak apa kalau kecil. Mana orang tak sayang dia? Dia orang kampung. Tapi balik orang penuh bonek bawah hutan. Orang kampung tu lah biasa dia kan. Orang besar dia tak minta dia. Ambil Ustaz. Dia jaga semua. Kalau kadang orang nak kahwin anak tu, memang ada segi prosedur banyak. Kita nak mohon kahwin tak boleh orang lain melainkan pemohon. Ada undang-undang. Tapi dia mudahkan. Tak apa wajib kita mari rumah, kita buat borak. Wajib lain. Betul setiap IC tak apa, kita ambil gambar. WhatsApp. Dia orang belum Terengganu Kelantan tak boleh WhatsApp, boleh WhatsApp. Bahaya semua. Tak kena langsung dengan kita kalau di Pantai Barat. Mau WhatsApp dah malam. Rahsia weh. Aku tanya mau WhatsApp dah malam. Dia tanya kita WhatsApp dah semalam. Dia WhatsApp tu WhatsApp. Jangan jangan keliru nanti dia. Kau pergi pasal bayar, tak apa kat WhatsApp saya. Mana mocik dia suruh WhatsApp saja. Kita nak tempoh songkit dia suruh WhatsApp. Itu kena faham bahasa sikit lah. Patutnya sebelum kursus di Terengganu ni, kena buat kursus bahasa dulu. Dalam setengah jam panggil orang ceritakan perbezaan bahasa supaya tuan-tuan tak urara ke dia. Jadi kadi nak tengok, bila dia nak pindah, orang menangis. Akhirnya jawatan dia